Ini kita juga nak bercakap berkenaan tentang apresiasi kepada seni, bukan saja kepada kecantikan, tetapi bagaimana seni itu diterjemahkan melalui apresiasi, dan juga pameran seni antarabangsa Morecall 2022 kembali menemui anda untuk kita bercakap lebih lanjut berkenaan tentang pameran seni ini. Ya, kita bersama dengan dua tetamu kita di studio. Kita bersama dengan Saudara Watson Manggol, pengarah program bersama pameran seni antarabangsa Morecall 2022, dan juga Cik Aina Hazwani Ismail, timbalan pengarah program pameran seni antarabangsa Morecall 2022. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Okey, apa khabar? Sihat. Selamat Hari Raya juga, Ina. Ya? Terima kasih bersama kami. Okey, Watson, mungkin boleh ceritakan dulu mengapa dianjurkan pameran seni antarabangsa Morecall ni? Tujuan utama adalah untuk mengeratkan lagi ataupun menggiatkan lagi kolaboratif dalam penggiat-penggiat seni lah dengan badan-badan berkepentingan, di mana kita lebih berfokuskan untuk menunjukkan bahawa seni ini sebagai wadah komunikasi untuk masyarakat. Jadi ianya dapat membuka minda masyarakat lah dari segi perspektif pemikiran, supaya pendidikan seni ini ataupun pameran seni ini lebih ke arah positif untuk masyarakat. Okay. Apa tema yang akan diangkat dan signifikan tema itu dipilih untuk pameran kali ini? Untuk pameran seni internasional ni, yang Morecall ni, tema yang diangkat adalah tema kebebasan. Seperti yang kita tahu, sebab pameran seni antarabangsa Morecall ni adalah di peringkat antarabangsa, maka pengkarya yang terlibat dalam pameran tersebut jelas dari pelbagai negara. Contohnya Indonesia, Filipina, Thailand, Brunei dan Singapura contohnya. Jadi ramai kalangan mahasiswi, mahasiswa seni, penggiat seni, seniman turut serta dalam karya tersebut. Jadi tema kebebasan ni adalah untuk menonjolkan lagi identiti dan gaya setiap pengkarya tersebut untuk menghasilkan karya mereka. Okey, anda berdua juga menuntut dalam pengajian seni juga, Ya, betul. Okey, Aina, mungkin boleh ceritakan tentang ialah kan nak mempersiapkan, nak mengadakan, nak menganjurkan acara ni, macam mana persiapannya yang dilakukan, sejak bila persiapan dilakukan, dan apa mungkin cabaran sepanjang persiapan tu? Okey, cabaran sepanjang persiapan untuk pameran ini adalah sangat mencabarlah, sebab kita merupakan pelajar yang mengurus pameran ini. Jadi apa yang kami dapat adalah melalui pembelajaran cabaran dari segi bagaimana kita nak mengurus seni, bagaimana kita nak mengurus satu pengurusan supaya ianya berjalan dengan lancar, dan apa cabaran-cabaran yang kita patut hadapi. Jadi kerjasamalah yang kita patut pupuk di antara para pelajar supaya perjalanan semua berjalan dengan lancar. Berapa lama preparation? Preparation ni mengambil masa sangat singkat sebab kita orang terikat dengan tarikh yang ditetapkan oleh institut. Jadi anggaran secara kasar dalam 2 hingga 3 minggu lah. Okey. Walaupun dalam tempoh yang singkat 2-3 minggu, tapi program ini berjalan selama sebulan. Jadi apa di antara pengisian yang akan diadakan sepanjang sebulan ini? Sepanjang sebulan ni pengkarya akan menghantar karya untuk dipamerkan. Jadi para pengunjung boleh datang dan melihat karya tersebut. Di mana pengunjung yang berminat untuk membeli karya tersebut juga boleh melayari ataupun membuat urusan dengan urus setia ketika ketika pameran diadakan. Dari pameran tersebut juga kami meletakkan pelbagai jenis karya. Contohnya karya catan, karya cat air, akrilik ataupun serta karya batik, dan disertakan juga karya-karya 3D seperti arca macam tu. Okey. Jadi Aina, kalau kita sedia maklum disebutkan oleh Watson tadi, ramai yang menyertai daripada bukan saja ASEAN, ada negara-negara luar juga yang turut menyertai. Macam mana mereka ni boleh respon dan boleh terbuka untuk menyertai pameran seni ini? Okey, bagaimana dia orang respon adalah melalui hebahan yang pihak-pihak kami giat melakukan melalui Facebook, melalui juga daripada Instagram. Jadi daripada situ pihak-pihak bahagian promosi yang bertukus rumus mendapatkan promotion yang daripada
pihak-pihak yang tertentu. Contohnya kita mendapatkan bantuan daripada NGO dibantu Kartasi Seni, di mana dia merupakan penggiat seni yang persatuan seni yang sangat bergiat aktif dalam pameran-pameran khususnya internasional. Jadi kita bekerjasama dan juga bekerjasama dengan Institut Peradaban Melayu. Jadi dari situ kita dapat segala maklumat daripada luar dan dalam negara dalam untuk menyertai pameran ini. Okey. Berbaki lagi dalam beberapa hari untuk ke 1 Jun ini. Bagaimana setakat ini penerimaan orang ramai untuk menyertai pameran ini dan juga apa di antara syarat-syarat yang dikenakan? Kerana saya difahamkan bukan semua karya yang boleh menyertai pameran ini. Jadi seperti yang dikatakan tadi, kalau dari segi syarat, karya hendaklah lebih kurang 2 kaki kali 2 kaki. Untuk ada requirement tersendiri untuk karya catan ataupun cat air ataupun akrilik, kira macam itulah. 2 kaki kali 2 kaki. Manakala untuk karya yang 3D seperti karya arca ataupun yang instalasi, karya tersebut diperlukan sebagai dalam anggaran 2 kaki kali 5 kaki. Okey. 5 kaki untuk ketinggian, 2 kaki untuk kelebaran. Okey. Dari Malaysia ada juga pempamer yang akan menyertai Aina? Ada dari Malaysia yang banyak terlibat. Contohnya daripada universiti-universiti tempatan pun ada warga-warga pendidik, penggiat dari sekolah. Kita utamakan warga pendidikan kan, jadi ada juga para pensyarah. Jadi penyertaan sangatlah memberi kerjasama lah. Kita kata memberangsangkan. Mesti ada hantar penyertaan juga? Ada. Itu mesti paling ramai punya. Paling ramai. Penyertaan tu. Okey, Watson, saya nak bertanya juga selaku pengarah program. Bila kita bercakap mengenai seni visual ini, mungkin kalau di Malaysia ini masih belum ramai sebenarnya yang boleh menghayati keindahan seni visual ini. Untuk jangka masa sekarang ini bagaimana sebenarnya Watson melihat perkembangan industri seni visual ini? Kalau saya secara peribadi, seni visual dalam kalangan masyarakat masih mendapat sambutan yang kurang memberangsangkan, terutamanya bagi generasi-generasi yang lama kan. Ada juga generasi muda yang sekarang ni semakin kurang berminat untuk menceburi bidang seni. Maka apa yang saya nampak sekarang, yang setiap pengurusan ataupun pihak-pihak yang berkepentingan perlu lagi menggiatkan minat dari generasi-generasi muda ini untuk mereka mengenali. Contohnya kita menghasilkan pameran inilah. Di situ kita dapat menarik inspirasi diorang, menarik minat mereka untuk menilai seni ini bukanlah sesuatu yang mudah, bukanlah sesuatu yang remeh-temeh bagi kalangan masyarakat. Jangan dipandang rendah lah pada seni. Okey Aina, berapa ramai sahabat-sahabat yang menjadi di belakang tabir ataupun tulang di belakang tabir, dan juga mungkin ada tenaga pendidik, pensyarah juga yang turut terlibat secara langsung dalam. Okey, dari segi tenaga sangat banyak dan sangat ramai dan sangat memberi kerjasama untuk melancarkan lagi program ini berlangsung. Contohnya dari segi pensyarah yang banyak mendorong kami dari segi pengurusan adalah Dr. Zuraina dan juga Puan Jamila Omar, atau lebih mesra dikenali sebagai Umi. Dari situ, dari segi tenaga pelajar pula, kita orang ada tubuhkan, dipelopori oleh pelajar tahun akhir pendidikan seni, iaitu Inspired Production, dikenali sebagai Inspired Production, dan juga dengan kerjasama daripada Kolej Akbar. Jadi tenaga pengajar dan tenaga pekerja atau ahli jawatan kuasa sangat memberi kerjasama dan sangat ramai. Boleh dalam lingkungan untuk Inspired Production ada 74 orang, dan ke atas dan juga Kolej Akbar dalam 20 hingga 30 tenaga. Tahniah untuk kesemuanya atas kerjasama itu, dan juga pensyarahnya juga bukan calang-calang orangnya. Betul. Okey. Kepada mereka di luar sana yang berminat untuk menyertai pameran ini, bagaimana untuk menyertai sebagai untuk jadi pameran pertama, dan juga untuk orang ramai datang ke pameran ini bagaimana? Okey. Boleh. Okey, untuk para peserta ataupun para penonton yang masih berminat, anda mempunyai
masa, iaitu tarikh tutup penyertaan adalah 15 Mei pada jam 11.59 malam. Malam ni, tapi tak apa, masih boleh sertai. Dan di mana untuk sertai boleh terus ke laman rasmi media sosial kami, iaitu di Facebook dan Instagram. Boleh saja para penonton untuk cari menekan Morical Art International Art Exhibition. Okey, apa lagi tadi soalan? Okey, untuk orang ramai menyertai, untuk orang ramai menyertai boleh ke laman rasmi. Dan juga kalau nak mengunjung atau datang para penonton yang berminat, boleh terus ke Galeri Seni di Universiti Pendidikan Sultan Idris pada 1 Jun hingga 30 Jun. Okey. Itu di Tanjung Malim atau di Di Tanjung Malim. Okey, yang lama Ya, yang lama. betul. Okay. Watson, harapan Watson selaku yang menganjurkan program ini dan juga terlibat secara langsung dalam program ini, menggerakkan program ini, ini kesempatan untuk mengajak beramai-ramai dan juga harapan untuk penonton kita. Saya sebagai pengarah program bersama dan saya berharap agar dari pameran yang dilaksanakan ini semua masyarakat ataupun mahasiswa-mahasiswi seni akan meningkatkan lagi minat mereka untuk menggiatkan lagi karya-karya ataupun inspirasi dalam mengembangkan ide seni mereka. Okey. Jadi pameran ini bukan saja untuk mempamerkan karya-karya baru. Jadi pameran ini juga bertujuan untuk melatih para pelajar. Contohnya seperti saya, pelajar tahun akhir untuk mengurus macam mana pengurusan untuk merancang suatu program yang lebih lancar dan lebih berkesanlah. Okey, insya-Allah kita doakan selamat maju jaya untuk pelancaran dan juga untuk penganjuran program tersebut. Tahniah sekali lagi kepada Aina dan juga Watson serta mereka yang terlibat secara langsung dan juga tidak langsung dalam menjayakan pameran seni antarabangsa Morical 2022. Jangan lupa hari ini tarikh tutup pendaftaran dan anda boleh mendapatkan maklumat lanjut seperti maklumat yang kita paparkan tadi. Ya, 1 hingga 30 Jun yang akan berlangsung di Galeri Seni UPSI Malaysia. Jadi boleh ramai-ramai untuk menyaksikan bagaimana sebenarnya keindahan seni visual di UPSI ini.